Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita sambung lagi pelajaran kita dalam bidang akidah. Okey, bidang akidah ni bermaksud kita mengenali tentang Tuhan, tentang Allah. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini ialah Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan antara 99 nama Allah. Okey, Allah itu ada satu. Tetapi namanya yang kita wajib ketahui ada 99. Jadi hari ini kita akan belajar dua daripadanya, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Baiklah, jom kita tengok gambar ini. Okey, gambar ni ada sebatang pokok. Okey, lepas tu ada matahari, ada cacing, ada akak-akak, ada manusia. Okey, jadi semua ini adalah ciptaan Allah dan juga bukti Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, dan semua yang diciptakan Allah ini, ini ada pokok, ada nampak buah mangga. Okey, ada dia punya tujuan dan fungsi dia. Okey, nanti kita tengok apa fungsi setiap yang gambar ni, yang terdapat dalam gambar ni. Okey, yang pertama kita tengok matahari. Matahari, Allah ciptakan matahari ni ada tujuan. Okey, tujuannya apa? Allah menciptakan matahari untuk memberikan cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Kita bayangkan kalau tak ada matahari. Tengok kat luar sana. Okey, bayangkan kita tak ada matahari, apa akan terjadi? Betul. Dunia ni akan gelap sentiasa malam. Tak ada matahari, maka kita keluar pagi pun malam, gelap. Okey, malam lagi dah gelap. Jadi sebab tu Allah ciptakan matahari untuk menerangi bumi ini. Selain itu, matahari juga Allah ciptakan untuk tumbuh-tumbuhan hidup. Tumbuhan, kalau tak ada matahari, dia tak boleh hidup. Sebab tu Allah ciptakan matahari. Itulah tanda bukti Allah ni Ar-Rahman. Dia pemurah. Okey. Okey, seterusnya pokok mangga tadi kita tengok kan, pokok mangga. Apa tujuannya? Okey, Allah ciptakan pokok mangga untuk hasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Bukan setakat pokok mangga, banyak lagi pokok. Sebelum ni kita musim durian kan, pokok durian. Sekarang musim rambutan pula, pokok rambutan. Kita boleh tak makan buah rambutan, buah durian tu? Boleh kan? Boleh. Jadi itu tujuan Allah ciptakan pokok-pokok yang ada buah supaya manusia boleh makan. Dan juga Allah pun menciptakan pokok-pokok yang berbuah ni untuk manusia. Contohnya, siapa yang makan durian? Biasanya haiwan apa yang makan durian? Tupai kan? Tupai makan durian. Okey. Contoh kalau rambutan, siapa yang haiwan apa yang makan? Biasanya monyet. Jadi Allah ciptakan tu bukan untuk manusia saja, tetapi Allah juga ciptakan untuk haiwan. Pokok-pokok yang berbuah ni. Okey. Okey, jadi setiap ciptaan Allah tu ada dia punya tujuannya. Okey, dan manfaat kepada semua orang. Kita tengok seterusnya. Cacing. Gambar apa ni? Cacing sekecil-kecil tu kan, yang bawah tanah tu. Pun ada dia punya fungsi dia. Kenapa Allah ciptakan cacing? Okey, cacing Allah ciptakan untuk bantu menyuburkan tanah. Okey, sebenarnya Allah ciptakan cacing bukan saja-saja untuk suburkan tanah. Okey, kalau kita tengok, kalau Wais tengok pergi dekat pokok kan, gali bawah tanah ada cacing. Maksudnya pokok itu subur lah. Kalau kita gali pokok yang tak ada cacing, maksudnya pokok tu kurang subur. Selain itu, cacing juga digunakan untuk buat apa?
Biasa orang guna cacing untuk apa? Memancing, pancing ikan. Jadi secara tak langsung dia menjadi umpan untuk ikan makan. Okey, tadi cacing, okey, tujuannya untuk suburkan tanah, maka untuk tumbuhan. Untuk haiwan pula menjadi makanan kepada ikan. Sebab itulah orang gunakan cacing untuk memancing sebagai umpan. Sebab ikan boleh makan cacing tu. Okey. Seterusnya. Okey, Allah memberikan kita akal fikiran dan juga panca indera dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kepada semua. Okey, Al-Quran tu, dalam Quran tu semua lengkap. Okey, semua ilmu terdapat dalam Al-Quran. Jadi Allah kurniakan kita akal fikiran untuk kita berfikir. Dalam Al-Quran dah nyatakan setiap kejadian yang Allah ciptakan ada manfaatnya. Jadi kita kena fikir pula, betul tak? Allah dah bagi kita akal, kita fikir. Adakah akal kita gunakan akal kita untuk berfikir tentang setiap kejadian Allah ini di alam kita. Okey, sekarang ini penting. Okey, kita pergi pula pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, yang pertama, maksud Ar-Rahman. Okey, maksud Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah. Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Maksudnya di sini, okey, Allah ni bagi rezeki kepada semua orang, kepada semua makhluk, tak kira manusia ke, tumbuhan ke, haiwan ke, semua Allah bagi. Contohnya tadi Allah ciptakan pokok. Semua orang boleh dapat manfaat dari pokok tu. Okey, boleh makan buahnya, boleh haiwan pun boleh makan buahnya. Jadi Allah tu Ar-Rahman, dia bersifat Ar-Rahman. Okey, dia pemurah, dia bagi rezeki kepada semua orang. Selain itu, sebagai contoh kita tengok, Allah juga bagi rezeki kepada semua orang. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India, semua ada rezeki masing-masing. Allah bagi itu semua. Okey, dia tak kira. Sebab itu sifat Ar-Rahman, dia bagi pemurah kepada semua. Okey? Ada orang Cina yang kaya, ada juga orang Melayu yang kaya, dan ada juga orang India yang kaya. Tak kira agama, agama Islam ada yang kaya, agama Kristian, agama Buddha, Hindu, semua Allah bagi rezeki. Sebab apa? Sebab Allah itu Ar-Rahman. Dia pemurah kepada semua makhluk, semua orang, semua tumbuhan, semua haiwan, semua sekali. Okey, itu ialah Ar-Rahman. Okey, seterusnya kita pergi kepada Ar-Rahim. Ar-Rahim ni pula maksud dia apa? Maksud dia Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman sahaja. Sekali lagi, Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman sahaja. Beriman ni maksudnya orang Islam yang beriman. Okey, Allah bersifat Ar-Rahim ni maksudnya Allah hanya sayang, kasih dan sayang hanya kepada orang Islam yang beriman. Okey, jadi apa jadi kepada orang yang tidak beriman, yang bukan Islam? Allah tak kasih dan sayang kepada mereka sebab mereka tidak beriman kepada Allah. Sebab itulah Allah ni bersifat Ar-Rahim, dia hanya pilih orang yang beriman kepada dia, orang Islam yang beriman. Okey, contohnya, okey, Allah dah janjikan semua orang Islam, okey, semua orang Islam akan masuk ke dalam syurga. Semua orang Islam akan masuk ke dalam syurga. Manakala Allah dah kata orang kafir, orang bukan Islam, okey, yang agama Hindu ke, Kristian ke, Buddha ke, Allah kata tempat mereka di akhirat ialah di neraka selama-lamanya. Okey, manakala orang Islam, kasih dan sayang Allah ni, Allah dah jamin bahawa kita semua akan masuk ke dalam syurga. Contohnya, kita orang Islam kan, orang Islam biasa ada melakukan dosa, maka dia akan dimasukkan ke neraka sekejap. Okey,
Selepas tamat seksaan neraka, Allah akan tarik ke dalam syurga semula. Itulah kasih dan sayang Allah kepada orang yang beriman. Okey, dia akan janjikan masuk dalam syurga. Berbeza dengan orang yang bukan Islam, yang tidak beriman. Tempat mereka selama-lamanya di neraka. Okey, baiklah. Jadi, itulah dua perbezaan maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kita kena faham. Okey, Ar-Rahman, kita ulang sekali lagi. Ar-Rahman bermaksud Allah ni maha pemurah kepada semua sekali. Semua makhluknya. Semua manusia, tak kira agama, tak kira bangsa. Okey, semua tumbuh-tumbuhan, semua haiwan. Itu Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman, dia pemurah kepada semua. Manakala Ar-Rahim, Allah hanya kasih dan sayang kepada orang yang beriman sahaja. Orang Islam yang beriman. Okey, itu beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, seterusnya. Okey, hukum beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila kata hukum sebagai orang Islam, kita wajib beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wajib beriman maksudnya wajib percaya. Okey, wajib percaya Allah ni Ar-Rahman, pemurah. Wajib percaya Allah ni Ar-Rahim. Maksudnya kasih dan sayang kepada orang beriman. Kita kena percaya, wajib. Okey, wajib percaya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada dalil nakli. Beriman dengan nama Allah dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalil nakli merupakan bukti yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, mudah saja kita selalu sebut dalil ni, iaitu dari surah Al-Fatihah ayat 1, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okey, dalam Al-Quran memang semua perkara ada diceritakan dalam Al-Quran. Jadi untuk sifat nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni terdapat dalam surah Al-Fatihah dan juga surah lain yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita tengok. Kita tengok tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat untuk membuktikan kita beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Okey, yang pertama, kita kena menjaga hubungan baik sesama manusia. Okey, kita tengok. Menjaga hubungan baik sesama manusia. Tengok gambar ni. Okey, kita kena buat apa? Kita kena sayang menyayangi. Okey, kita kena yang kedua, hidup bahagia, tak nak gaduh-gaduh. Tengok gambar, hidup bahagia kan. Okey, sayang menyayangi. Kita orang tua kita kena sayang. Okey, adik-beradik kita kena kasih. Macam itulah barulah hubungan kita akan baik dengan semua manusia. Selain itu kita juga kena menjauhi pergaduhan. Jangan gaduh-gaduh dengan kawan ke, dengan saudara ke, dengan adik-beradik. Tak baik. Okey, menjauhi pergaduhan. Okey, yang kedua, kita juga kena mempunyai sifat belas kasihan. Sifat belas kasihan, kita kena kesian. Ada sifat kasih. Okey, kesian kat orang. Dengan cara apa kita boleh pupuk sifat belas kasihan? Yang pertama, dengan bantu-membantu. Tengok gambar ni. Bantu-membantu. Ayah dia tengah cabut rumput. Dia tolong buat apa? Dia tolong sapu. Macam tu juga. Kita tengok ayah tengah cuci kereta. Kita tolong. Contohnya. Mak tengah masak. Kita tolong potong bawang ke. Okey. Tolong basuh sayur ke. Yang senang-senang. Okey. Selain itu, kita juga yang kedua tengok. Kita kena bermurah hati. Bermurah hati. Kita bagi sedekah. Okey, kepada orang yang kurang berkemampuan. Sekarang zaman COVID. Okey, ramai orang yang kehilangan kerja. Yang tak ada sumber pendapatan. Yang tak ada duit nak makan. Okey. Kalau kita ada rezeki yang lebih, kita bagi-bagikan. Kongsi rezeki kita dengan orang lain. Okey. Dan yang ketiga, kita kena bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Okey,
segala tubuh badan yang Allah bagi kita pinjam ni, okey, kita kena jaga. Allah bagi pinjam mata, kena jaga. Okey, Allah bagi gigi, kena jaga. Macam mana? Berus gigi. Allah bagi kuku, kena potong bagi dia bersih. Allah bagi rambut, kena sikat selalu. Allah bagi tubuh badan yang sihat, kena buat apa? Selalu mandi, jaga kebersihan, bersenam. Kita kena jaga kesihatan. Sebab apa? Semua anggota yang Allah bagi ni hanya pinjaman. Bila orang dah bagi kita pinjam, kita kena jagalah. Okey, sebagai contoh, okey, ayah bagi kita kereta mainan. Okey, kita kena buat apa? Boleh tak campak-campak baling ke? Okey, pijak ke? Tak boleh kan? Sebab bila orang lain dah bagi barang, kita kena jaga dengan elok. Sama juga dengan tubuh badan kita. Allah dah bagi nikmat. Okey, nikmat tubuh badan yang sihat. Maka kita kena jaga. Jaga kebersihan, jaga kesihatan. Seterusnya, kita kena apa? Memelihara alam sekitar. Okey, kena jaga pokok. Jangan suka cabut pokok. Okey, nampak pokok baru nak hidup, kita cabut. Tak boleh. Okey, nampak bunga, kita petik. Jadi, alam sekitar kita nanti jadi terjejas. Okey, sebagai contoh, kita petik bunga, kan? Sedangkan bunga tu merupakan makanan bagi haiwan. Contohnya, lebah ke. Okey, dia makan madu-madu yang terdapat dalam bunga. Kalau kita petik dia, maka lebah tadi tak dapatlah makanan. Jadi, sebab tu kita kena memelihara, menjaga alam sekitar, supaya alam sekitar kita sentiasa cantik. Jangan buang sampah dalam sungai, dalam laut. Okey, itu antara contoh yang kita boleh lakukan sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Okey, sebagai yang terakhir sekali, kita mestilah wajib beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, serta bersyukur atas nikmat yang telah dikurniakan Allah kepada kita. Okey, sebelum itu jangan lupa yang penting maksud Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Baik, okey. Beza Ar-Rahman apa, Ar-Rahim apa? Ar-Rahman bermaksud Allah ni Maha Pemurah kepada semua. Manakala Ar-Rahim, Allah ni kasih dan sayang hanya kepada orang yang beriman. Baiklah, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita jumpa lagi pada pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.